A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita semua untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Sama-sama kita dapat meningkatkan amalan ibadah kepada Allah. Sama-sama dapat kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni, InsyaAllah kita akan bacakan hadis daripada tajuk larangan saling membenci, larangan hasad dengki, dan dilarang untuk menyakiti sesama mukmin. Dilarang untuk membenci, hasad dengki dan saling menyakiti sesama orang Islam, orang yang beriman. Maka itu antara pesanan dan anjuran yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang akan kita bacakan nanti. Walaupun tajuknya dilarang untuk membenci sesama mukmin, ini bukan bermakna kita boleh buat jahat dengan orang bukan Islam. Nabi kata dilarang buat hasad dengki dengan orang Islam, bukan bermakna kita boleh hasad dengki dengan orang bukan Islam. Dua-dua sama. Kita tak boleh hasad dengki, tak boleh benci, tak boleh menyakiti sesama manusia. Cuma untuk hadis-hadis yang kita baca malam ni, khusus kepada sesama Muslim dahulu. Sesama Muslim, orang yang beriman dengan orang yang beriman, kita tidak boleh ada sifat dengki, tak boleh saling benci membenci, saling sakit menyakiti dan sebagainya. Jadi itu antara larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Antaranya dalam satu ayat Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun Wala talmizu anfusakum Wala tanabazu bil alqab Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman Wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah satu kaum daripada kalangan lelaki mencemoh, mengeji kaum lelaki yang lain. Jangan satu lelaki mengeji satu kaum lelaki yang lain. Boleh jadi orang yang kita maki itu, orang yang kita cemoh itu lebih baik daripada orang yang mencemoh. Boleh jadi, kata Allah, yang kena maki itu lebih baik daripada yang memaki. Yang dimaki lebih baik daripada yang memaki. Yang dikutuk lebih baik daripada yang mengutuk. Jadi Allah melarang kita daripada saling benci-membenci sesama Islam terutamanya. Boleh jadi orang yang kita benci tu lebih baik daripada kita. Orang yang kita marah, orang yang kita tak nak kawan tu, entah dia tu orang yang baik, kita yang tak berapa nak baik. Begitu juga dengan perempuan. Ayat ini juga Allah sebut begitu juga dengan perempuan. Janganlah satu kaum wanita mencemoh wanita yang lain, mengeji wanita yang lain. Boleh jadi satu kaum wanita itu lebih baik daripada kamu yang mencemoh ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan Allah berfirman, janganlah kalian mencela diri sendiri, dan janganlah pula kamu memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk. Jangan panggil orang lain dengan panggilan yang buruk, panggilan yang orang tu tak suka. Kita tak suka orang panggil kita macam tu, tapi orang tu duk panggil. Contohnya apa? Hai pendek. Pendek. Walaupun dah betul pendek, tapi kadang-kadang terasa juga pendek tu. Mula-mula, lama-lama dia biasalah, tapi bila kadang-kadang tu orang sebut pendek, dia terasa juga pendek tu. Dia jadi nak marah juga, macam tu. Jadi bila sesuatu orang tu tak suka dia panggil macam tu, kita jangan panggil dia. Hai abang hitam. Hai abang hitam. Walaupun dia memang berkulit gelap, tapi janganlah panggil dia hitam. Jangan panggil dia hitam dan sebagainya. Jadi Allah melarang kita menggelar dengan gelaran yang buruk, yang mana orang tu sendiri tak suka dengan gelaran tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Larangan Allah daripada mencela dan mencemoh orang lain, terutamanya sesama Muslim, sesama orang yang beriman. Lagilah ia sangat dilarang. Dalam satu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik apabila orang-orang Muslim yang lain selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Antara ciri-ciri orang Islam yang baik adalah orang Islam yang menjaga lidah dan tangannya. Orang Islam yang menjaga mulut dia. Dia tak cakap benda yang bukan-bukan. Dia tak suka mencemuh orang, dia tak suka maki orang, dia tak suka mengumpat orang. Jadi orang yang benar-benar Muslim, yang Muslim yang sebenar-benar Muslim, adalah orang yang menjaga lidah dan tangannya daripada perbuatan-perbuatan yang jahat, terutamanya mulut lah. Lidah ni dia akan menyebabkan seseorang tu lebih sakit hati berbanding tangan. Kalau kita pukul orang, dia tak rasa sakit hati sangat. Dia pukul tu dia sakit dekat badannya, hati tak sakit sangat. Tapi kalau orang tu mengumpat,
orang tu mengutuk, orang tu maki, ejek dan sebagainya, dia lebih menyakitkan hati sebenarnya, dan akan menyebabkan perkara-perkara yang lebih buruk akan berlaku. Maka akan datanglah sifat hasad dengki, bergaduh, berpecah belah, tidak bersatu dan sebagainya. Sebab tu saya sebut sebelum ni, Islam adalah satu agama yang mana kita perlu bersatu. Kita tak perlu bergaduh pun. Kita adalah satu agama yang kuat kalau kita bersatu padu. Islam akan jadi kuat jika umatnya bersatu padu, seperti sebuah bangunan, seperti sebuah pokok dan lain-lain saya sebut. Bangunan kalau dia tak cukup tiang, tak cukup batu, dia akan roboh. Dia akan roboh. Lidi, penyapu lidi, kalau dia seorang sebatang dia tak boleh nak sapu habuk, dia tak boleh nak sapu sampah. Tapi kalau lidi tu dikumpulkan, dijadikan banyak, dia boleh sama-sama, bukan setakat sampah, orang pun dia boleh halau. Itu penyapu lidi. Orang pun dia boleh halau, bukan setakat sampah dia boleh halau, orang datang dia boleh angkat penyapu lidi, orang pun boleh pergi. Nak kata apa? Hebatnya kalau kita bersatu, macam penyapu lidi tu. Macam penyapu lidi tu. Kalau kita duduk seorang-seorang, dia takkan jadi kuat. Dia kena bersatu padu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Janganlah kalian saling membenci, saling dengki mendengki, saling berpaling muka, dan saling memutuskan silaturahim. Membenci orang pun tak boleh, hasad dengki dengan orang pun tak boleh, berpaling muka pun tak boleh. Berpaling muka, dia bergaduh berdua ni, jadi orang tu tegur Assalamualaikum, dia buat tak tahu, dia pandang tempat lain. Berpaling muka pun Nabi larang. Dia pandang tempat lain, orang tu dah pandang dia pandang tempat lain, dia buat tak nampak. Yang ini adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling berat apa dia? Jangan saling memutuskan hubungan silaturahim. Jangan saling memutuskan hubungan silaturahim. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak dibenarkan untuk seorang Muslim memutuskan hubungan dengan kawan dia lebih daripada 3 hari. Kalau nak bergaduh pun bergaduh, tak payah bergaduh lah, tak payah bergaduh. Jangan bergaduh. Kalau geram sangat sekalipun, jangan sampai tidak bertegur sapa lebih 3 hari. 3 hari ke atas tak boleh. Jadi kalau dah marah macam mana sekalipun dengan dia, 3 hari je. Lepas tu kita WhatsApp balik dia, lepas tu kita call dia balik, lepas tu jumpa balik macam biasa, seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Masam muka jangan lebih 3 hari. Berselisih pendapat, bergaduh, berdebat 3 hari je. Lebih daripada tu jangan. Jangan. Walau apa pun pendapat yang kita pegang, dia pegang pendapat lain, kita pegang pendapat lain, gaduh,
berdebat 3 hari je. Hari yang keempat buat macam tak ada apa, relax je. Lepas tu sambung balik berdebat 3 hari je. Hari keempat elok balik. Macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi larang 4 perkara. Jangan kita saling benci-membenci, hasad dengki, berpaling muka dan memutuskan hubungan silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang ada sifat hasad dengki, dia tidak akan masuk dalam syurga Allah. Sebab tu antara sifat ahli syurga, seperti mana disebut oleh Allah dalam Al-Quran, salah satunya adalah Allah mencabut rasa hasad dengki daripada ahli-ahli syurga. Allah cabut, Allah buang hasad dengki daripada ahli-ahli syurga. Ini bermakna orang yang nak masuk syurga, orang yang bercita-cita nak masuk syurga, dia tidak boleh ada sifat hasad dengki sikit pun. Sebab apa? Sebab Allah akan buang sifat itu dari dalam diri orang yang masuk syurga. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut ayat yang ke-43, wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami akan cabut segala dendam dan hasad dengki daripada hati-hati mereka. Dalam syurga kelak yang mana mengalir beberapa sungai di bawah tempat masing-masing. Jadi tuan-tuan, orang yang bercita-cita nak masuk syurga, syarat dia apa? Dia perlu berazam untuk membuang sifat hasad dengki dalam hati. Buang sifat dendam dalam diri. Jangan ada sedikit pun sifat dengki kepada orang. Itu satu. Orang yang nak masuk syurga, dia tak boleh ada sifat dengki. Antara yang lain apa dia? Orang yang nak masuk syurga juga, dia tak boleh ada sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibar. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah sifat perangai orang-orang yang sombong, berlagak, besar diri, menunjuk-nunjuk, semua out. Itu bukan ciri-ciri ahli syurga. Kita nak cita-cita masuk syurga, kita kena buang sifat sombong. Pertama, hasad dengki. Dua, sombong. Tuan-tuan, dua perkara ni akan menyebabkan hati kita jadi apa? Keras. Jiwa kita akan menjadi kotor. Bukan itu saja, dia akan memakan segala amalan-amalan yang kita buat. Jadi jangan peliklah kenapa dekat akhirat nanti, waktu ditimbang amalan oleh Allah, kita tengok mana solat aku setiap hari pergi solat berjemaah, mana pergi pahala tu, mana pergi pahala setiap bulan, setiap tahun kita puasa bulan Ramadan, mana pergi pahala puasa-puasa sunat Isnin Khamis yang kita buat. Allah tak kira. Sebab apa? Boleh jadi kita ada sifat hasad dengki. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi, iyyakum wal hasada, jauhilah kamu daripada sifat hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya sifat hasad dengki itu dia akan memakan. Dalam hadis ini disebut ya'kulu, akala ni makan. Hasad dengki dia akan memakan segala amalan kebaikan yang kita buat. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api memakan kayu, seperti mana api membakar kayu api. Macam itulah hasad dengki, dia memakan segala kebaikan yang kita dah buat. Kita rajin pergi masjid hari-hari, tapi dalam hati kita ada sifat dengki, maka boleh jadi itu antara punca
amalan kita semua Allah tolak. Dia bukan ditolak, Allah ambil, tapi disebabkan ada orang yang makan, dia akan menghapuskan sikit dia amalan tu. Seperti mana apa? Api membakar kayu api. Lama kelamaan kayu api tu jadi apa? Hangus. Debu, habuk yang tinggal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita rasa tak nak amalan yang kita buat selama ni sia-sia, kita tak nak penat-penat datang masjid malam-malam ni, tapi ada sifat dengki, buang sifat dengki tu. Jangan ada perasaan hasad dengki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara peristiwa pembunuhan manusia pertama di dunia ni, siapa dia? Anak kepada Nabi Adam alaihi salam, iaitu peristiwa Habil dan Qabil. Dua orang anak Nabi Adam ni adalah peristiwa pembunuhan manusia yang pertama di muka bumi Allah. Punca utama dia apa? Hasad dengki. Punca utama Habil dan Qabil bergaduh, berbalah, berbunuhan adalah sebabnya hasad dengki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam riwayat tafsir banyak menceritakan tentang peristiwa Habil dan Qabil, yang mana Nabi Adam alaihi salam ni dikurniakan anak kembar. Kembar dia lelaki perempuan. Qabil ni katanya dia lebih tua. Dalam setengah riwayat mengatakan Qabil ni lebih tua, abang lah. Jadi Qabil ni dia ada kembar perempuan, Habil ni dia ada kembar perempuan. Jadi ada dua pasangan. Jadi Nabi Adam AS dia suruh kahwin. Kahwin tu bersilang. Qabil kahwin dengan kembar Habil, Habil kahwin dengan kembar Qabil. Siapa yang tak nak? Yang tak nak adalah abang Qabil. Dia kata apa? Mana boleh, Habil punya adik ni tak cantik, kembar kepada Habil ni tak berapa cantik, jadi saya nak kahwin dengan kembar saya sendiri sebab dia lagi cantik. Tu je punca dia, dengki, berebut perempuan. Tuan-tuan, disebabkan itu maka Allah memerintahkan supaya mereka berdua menunjukkan pengorbanan. Qabil ni dia apa tugasan dia? Qabil ni dalam riwayat mengatakan dia ni ada petani. Qabil. Habil ni dia pengembala kambing. Dalam riwayat mengatakan macam itulah. Tapi yang cerita ni semua tak ada dalam Al-Quran pun. Dalam Al-Quran dia cerita umumnya. Yang selebih-lebihnya ni adalah ulama-ulama tafsir. Ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama salaf, mereka membuat cerita berdasarkan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini nama dia kisah-kisah Israiliyat. Yang mana kalau kita cari dalam Al-Quran, mana ada Ustaz cerita-cerita macam tu? Dia ada, cuma dalam Al-Quran dia umumnya. Dalam Al-Quran hanya cerita umum. Skrip dia ulama yang buat. Dia punya tajuk ada dalam Al-Quran. Macam itulah yang kita baca sekarang. Jadi tuan-tuan, itulah yang berlaku bila Qabil mempersembahkan dia punya hasil pertanian yang buruk tu. Qabil bagi pertanian buruk, Habil bagi kambing-kambing yang segar. Jadi dua-dua ni Allah terima Habil. Dipendekkan cerita, Qabil pergi bunuh Habil. Punca dia apa tuan-tuan?
Sekali lagi kita sebut, punca dia adalah dengki. Hasad dengki akan menyebabkan pergaduhan dan perbalahan sampai sanggup berbunuh-bunuhan. Sebab tu Nabi larang kita ada sifat hasad dengki, terutamanya sesama Islam. Itu pengajaran pertama daripada peristiwa Habil dan Qabil ni. Pengajaran yang kedua apa? Allah sebut dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa sahaja. Apabila Habil mempersembahkan pengorbanan dia yang terbaik, Habil bagi. Yang Qabil ni dia bagi juga, tapi dia tak berapa cantik, tak berapa elok dia bagi. Yang Habil dia bagi yang paling baik punya. Dia seolah-olah kita ni sedekah lah, seolah-olah kita sedekah baju dekat mangsa banjir. Ada orang dia sedekah baju yang dah loose, seluar tu kalau ditarik 2 meter pinggang dia, sudah loose. Ni saya dah tak boleh dah dia pakai, kita bagi mangsa banjir. Dia bagi juga, tapi bagi seluar yang dah lusuh, dah tak elok. Berbeza dengan yang ni, dia bagi tak apa, saya akan beli baju baru, saya bagi pada mangsa banjir. Macam tu. Dua-dua bagi, tapi yang ini mempersembahkan pengorbanan yang terbaik, yang ini dia bagi ala kadar je, tapi dia bagi. Tuan-tuan, Allah sebut apa? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan mereka yang benar-benar bertakwa, yang betul-betul ikhlas. Yang betul-betul ikhlas Allah ambil. Tapi yang tak berapa ikhlas ni, dia kena tapisan dulu. Dia ada tapisan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama macam solat jugalah. Ada orang dia solat, tak apalah, yang penting buat. Ada orang solat macam tu. Ada orang solat, dia memang solat betul-betul solat, khusyuk betul dia. Persamaan dia apa? Persamaan dia dua-dua ni solat, tapi perbezaan dia apa? Perbezaan dia adalah pada ketakwaannya. Yang ini solat tapi biasa-biasa, yang ini solat tapi luar biasa. Maka Allah akan terima solat yang luar biasa ni, yang solat betul-betul solat. Itulah pengajaran daripada peristiwa Habil dan Qabil. Allah terima persembahan daripada Habil, tapi Allah tak terima persembahan Qabil. Maka berlakulah pergaduhan dan pembunuhan pertama dalam sejarah ketamadunan manusia. Itulah pembunuhan pertama. Jadi tuan-tuan, punca dia apa? Punca dia adalah hasad dengki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni sebenarnya bukan nak sangat dengki pada orang, tapi sebenarnya kita tengok orang ni macam over sangat. Ada orang, ada jenis manusia ni, dia suka tayang nikmat yang dia dapat. Dia suka tayang nikmat yang dia dapat. Yang ni saya tak sebut siapa-siapalah, saya randomnya, umum. Budak sekarang kata random, umum je saya sebut. Jenis manusia sekarang ni, zaman moden ni, ramai di kalangan kita sekarang suka menunjuk nikmat yang kita dapat. Sedangkan ada nikmat-nikmat yang kita tak perlu tunjuk pun pada orang. Ada beberapa perkara yang kita tak boleh nak tunjuk pun sebenarnya, dan sebaiknya tak payah tunjuk pun tak apa kot. Tak payah tunjuk pun tak apa. Alhamdulillah, tahun ni saya dapat bonus. Dia tunjuk slip gaji dia. Apa motif dia? Tak tahu.
Alhamdulillah, hasil kerja keras saya dapat beli kereta Ferrari. Lepas tu dia ambil video, dia ambil gambar. Gambar apa? Gambar steering. Gambar steering. Orang sekarang dia suka macam tu. Dia bawa kereta, dia ambil gambar steering. Dia nak tunjuk lambang Ferrari tu. Kadang-kadang ada nikmat yang kita tak perlu tunjuk pun. Relax je. Dapat nikmat, alhamdulillah, syukur. Tak payah buat status. Tak payah buat status. Sebab tu ada satu peristiwa yang menarik dalam Al-Quran. Peristiwa Nabi Yaqub dan anaknya. Siapa anak dia? Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yaqub ayah, Nabi Yusuf anak. Ayah dia, Nabi Yaqub, pernah berpesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kata apa? Wahai Yusuf, wahai anak, janganlah kamu menceritakan mimpi-mimpi yang kamu dapat kepada abang-abang kamu, kerana bimbang ia akan disalah erti, atau nikmat yang dikurniakan kepadanya akan menimbulkan perasaan dengki. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 5, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudaramu, adik-beradik, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadap kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas bagi manusia. Surah Yusuf ayat 5. Sebab tu Syekh At-Tantawi disebut, ada kalanya nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita tak perlu pun kita tayang-tayang, tak perlu tunjuk-tunjuk. Bimbang apa dia? Takut-takut orang lain dengki, dia buat sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Apa yang berlaku hari ini bukan setakat tayang depan mata, tapi kita nampak ramai orang berkongsi dalam media sosial. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbuatan itu sebenarnya kita boleh katakan perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat tidak digalakkan. Sangat tidak digalakkan. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni orang yang dengki ni memang cukup ramai. Dia tak boleh tengok orang berjaya sikit, tak boleh tengok orang ada kelebihan sikit, maka dia pun akan mendatangkan reaksi yang negatif. Dia akan respon negatif. Silap-silap kena santau. Terutamanya orang-orang yang baru kahwin lah saya sebut ni. Anak-anak muda yang sekarang ni, dia baru kahwin, belum kahwin pun, baru bertunang. Tapi dia punya tunjuk, dia punya apa, perhubungan tunang dia tu, perhubungan dia sangat dengan tunang, seolah-olah macam dah kahwin. Dia punya seronok, nikmat dia, bahagia dia tu, dia tunjuk seolah-olah macam bahagia sangat dia dah bertunang. Padahal dia hanya baru bertunang. Tak payah nak tunjuk-tunjuk sangat. Takut-takut apa dia? Takut-takut nanti orang ambil gambar tu, dia pergi santau. Zaman sekarang ni bukan boleh buat main-main. Dia ramai je orang dengki cemburu ni. Ini makwa aku ni, dia pergi kahwin tunang dengan makwa aku. Kau tunggu jap, tuan-tuan. Sebab tu kita tidak digalakkan untuk terlalu menunjuk nikmat yang kita dapat. Sebab tu banyak berlaku kes-kes perceraian, banyak berlaku kes-kes putus dan sebagainya. Kita boleh tengok banyak contoh-contoh
di media sosial. Apabila satu pasangan artis tu bercerai, kita cuba tengok komen-komen dekat bawah, komen-komen netizen. Ada netizen kata Alhamdulillah pula, Alhamdulillah cerai juga dia. Tak ada macam tu, ada. Padan muka, siapa suruh tunjuk-tunjuk sangat? Ada. Itulah dulu masa awal-awal kahwin bahagia, sekarang dah bercerai. Itulah kau padan muka. Pun ada komen-komen macam tu. Tak mustahil. Sebab apa? Sebab kita tak boleh jangka perangai orang. Jadi tuan-tuan, tak perlu tunjuk sangat kebahagiaan yang kita dapat. Relax je. Tapi tak adalah menjadi kesalahan. Contoh kita dapat anak baru, maka kita boleh umumkan pada masyarakat, Alhamdulillah dikurniakan anak yang ketujuh. Bagi tahu, tak ada masalah. Dapat isteri lain, Alhamdulillah, umumkan, jangan takut. Itu nikmat yang tu kita boleh tunjuk. Dia nak bagi tahu pada orang. Itu contoh lah, contoh. Dapat isteri, dapat anak, dapat dapat 9A UPKK, Alhamdulillah 9A UPKK. Alhamdulillah SPM dapat 10A, Alhamdulillah, kita buat kenduri, doa selamat. Itu tak ada masalah. Tapi jangan terlalu hari-hari tengok asyik-asyik muka dia, asyik-asyik muka dia, asyik-asyik status dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang disebut dalam kisah Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, yang mana ayah dia ni pesan, wahai Yusuf, kau jangan cerita sangat nikmat kau pada orang, terutamanya adik-beradik. Adik-beradik pun jangan. Adik-beradik pun jangan, kata dia. Sebab apa? Sebab adik-beradik Nabi Yusuf ni memang cukup dengki dengan dia. Memang cukup dengki dengan Nabi Yusuf, sampai kan dia tinggalkan Nabi Yusuf dalam telaga. Dia masukkan dalam telaga seorang-seorang dia. Nasib baik tersangkut dekat gayung tu. Nasib baik tersangkut dekat gayung. Bukan nasib baik lah, memang takdir Allah. Takdir Allah, Nabi Yusuf tergantung dekat gayung tu. Kalau tak dah meninggal lah. Itu semua sebab apa? Hasad, dengki. Hasad, dengki. Jadi untuk mengelakkan daripada timbul rasa hasad, dengki ni, maka kita jangan memulakan, jangan terlalu menunjuk-nunjuk nikmat yang kita telah diberikan oleh Allah dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik. Jangan suka berfikiran negatif dekat orang. Itu beli kereta baru tu, itu mesti dia main judi lah tu. Itu mana dia dapat duit dia, tengok tak kerja pun, tapi tak apa dia buat, duit mana dia dapat. Dia ada je benda dia. Jangan ada perkiraan macam tu lah. Dia beli rumah besar-besar ni, mana duit dia dapat? Dia tak kerja pun, duduk rumah je. Tapi dia boleh beli kereta mahal, kereta Alphard dia beli, tapi dia tak kerja pun. Jangan banyak persoalkan orang punya nikmat. Itu kita punya tugas. Yang dapat nikmat jangan menunjuk-nunjuk. Yang tengok nikmat orang jangan sangka buruk, sangka baik. InsyaAllah kita akan hidup harmoni, aman damai, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, peristiwa yang terakhir, ada satu kisah pengajaran ketika mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, waktu tu ada seorang raja yang sangat kejam, sangat zalim, yang bernama Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni adalah seorang gubernur yang sangat zalim. Sezalim-zalim dia pun, dia ni kalau orang tak setuju dengan dia je, dia akan habis, meninggal, pancung terus. Oh, kau tak nak terima pendapat aku, pancung. Tak setuju dengan dia, penjara seumur hidup. Tak setuju dengan dia, pergi sana. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi waktu tu. Tapi tuan-tuan dan dirahmati Allah, sejahat-jahat Hajjaj bin Yusuf ni pun, Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih bersangka baik kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sebab apa? Kata Umar bin Abdul Aziz,
Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni adalah seorang yang sangat mencintai Al-Quran. Dia orang Islam. Hajjaj ni orang Islam, tapi dia diktator, zalim, pemerintah yang zalim. Walaupun dia perangai zalim tu, tapi kata Umar bin Abdul Aziz, Hajjaj ni adalah seorang yang sangat mencintai Al-Quran, sangat suka pada Al-Quran. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni bersangka baik dengan Hajjaj. Sebab apa? Sebab dia ni masih cinta pada Al-Quran. Itu pertama. Kedua, kata Umar bin Abdul Aziz, Hajjaj bin Yusuf ni ketika mana dia nak meninggal, dia masih lagi memohon keampunan kepada Allah, walaupun manusia ramai tak suka dia, walaupun banyak kezaliman yang dia buat, tapi dia masih lagi memohon keampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, sebelum dia wafat. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni walaupun dia zalim, tapi aku tetap bersangka baik kepada dia. Sampai tahap macam tu sangka baik Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, cuba kita buat macam tu. Jahat macam mana sekalipun dia, kita tetap sangka baik pada orang tu. Bulan Ramadan, nampak nasi dekat misai abang ni, jelas-jelas nasi atas misai ni, dia kata kita masih sangka baik, itu nasi malam tadi tu. Sangka baik. Jelas-jelas depan mata nampak nasi pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari nampak nasi dekat misai, tak basuh mulut lagi. Kita punya sangka baik kena buat macam mana? Itu nasi sahur tadi, dia baru bangun kot. Kita kena sangka baik sampai tahap macam tu. Walaupun jelas-jelas depan mata kita dia nampak berdua-duaan dengan perempuan, kita nampak dia berdua-duaan dengan perempuan waktu tu, kita tetap kena sangka baik, itu adik dia kot. Itu boleh jadi isteri kedua dia. Kena sangka baik macam tu. Jangan suka sangka buruk pada orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sifat yang kita perlu tanam dalam diri dan kita perlu ada dalam diri, insya-Allah. Satu, jangan ada sifat dengki, jangan ada sifat benci membenci, berpaling muka, memaki orang, itu sifat yang dilarang. Dan yang kedua, kita kena sentiasa bersangka baik kepada semua orang. Jangan sangka buruk pada orang, walau jahat macam mana sekalipun dia punya perangai. Memang kita kenal dia ni penjahat, penyamun, sarip dul, tapi kita tetap kata dia ni baik. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang kita digalakkan sebagai seorang Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. InsyaAllah nanti kita sambung lagi, ada beberapa hadis berkaitan tajuk ni, berkaitan dengan hasad dengki dan juga saling sakit menyakiti sesama Muslim. Kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Pada pertemuan akan datang. Jadi wallahualam, sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.